Baik. Bermula perempuan menyalahi akan laki-laki. Yakni daripada sekira-kira kelakuan dan sifatnya dan perkataannya. Ada perempuan dalam bab sembahyang dia menyalahi laki-laki. Menyalahi laki-laki ni ulama kata sekira-kira pada kelakuan dia. Tak serupalah orang perempuan dengan orang laki-laki. Dan pada sifatnya tak serupa juga. Dan pada perkataan. Perkataan pun tak sama. Baik. Maksud dia tak sama ni bukan perempuan baca lain kita baca Fatihah dia baca tak, bukan maksud dia tu. Maksud dia kita baca deras dia baca pelan. Macam tu. Baik. Di dalam sembahyang kata dia pada beberapa perkara. Menyalahi itu pada beberapa perkara takluk situ. Maka kata dia sunat bagi laki-laki merenggangkan dua sikunya daripada dua lambungnya. Lambung mana rusuk. Dua rusuk dia ni. Ni. Jadi bila kita rokok, kita sujud, maka sunat bagi laki-laki renggangkan. Renggangkan. Adapun perempuan sunat dia rapatkan dua siku dia daripada dua lambung dia. Maka makruh kalau perempuan menyerupai laki-laki. Dia sujud ni dia hanya dua. Maka hukum dia makruh. Orang laki-laki tak boleh ni dia sujud perempuan lah. Nampak gahang. Baik, maka laki-laki merenggangkan dua siku daripada dua lambung mana dua rusuk dan direnggangkan perutnya, perut laki-laki daripada dua pahanya. Direnggangkan pada rukuk dan sujudnya. Macam perempuan bila dia sujud, rapatkan perut dia ke paha dia tu dah. Adapun orang laki-laki renggangkan, betul dia kita renggangkan perut daripada paha. Tapi hak perut besar buat macam mana renggang pun duduk atas tu juga biar pergi kat dia tu buat kena kan. Ya Allah. Habis selesai. Qala musannif rahimahullah, dan dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Ni bagi laki-laki. Bagi orang laki-laki sunat dia nyaring pada sembahyang nyaring. Tapi kalau sembahyang nyaring, tiba-tiba kita tak nyaring, walaupun kita sembahyang seorang diri, maksudnya nyaring takat dengar kita lah. Bagi nama beza antara sir dengan derah ni, pelan dengan derah tu, maka hukum dia makruh bagi laki-laki. Kalau tempat nyaring dia tak nyaring, maka hukum dia makruh. Habis selesai. Dan bermula aurat laki-laki ialah tu khabar antara pusat dan lutut. Aurat laki-laki ni antara pusat dan lutut. Maka asalnya pusat dan lutut tu dia bukan aurat. Asalnya. Asalnya pusat dan lutut itu bukan aurat. Yang aurat-aurat ni barang antara dua dia. Barang antara pusat dengan lutut. Maka ulama tetapi dia tak sempurna. Kita nak tutup yang barang antara kedua, antara lutut dan pusat tu, melainkan kita kena tutuplah kedua-dua tu sekali. Maka menutup dia tu juga jadi wajib. Dia masuk dalam kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Maka tak sempurna barang hak wajib melainkan dengan dia. Dengan tak sempurna kita tutup aurat, melainkan tak boleh, tak sempurnanya melainkan dengan kita tutup pusat dengan lutut tu, maka fahuwa wajibun. Maka menutup lutut dan pusat tu hukum dia jadi wajib kerana nak sempurnakan tutup aurat antara kedua dia. Faham tak dah? Situ. Tu asalnya. Macam kita ambil wuduk. Kita ambil wuduk ni. Jadi kita basuh. Kalau ikut betul-betul had mukanya min mana beti sya'ri, daripada tempat tumbuh rambut ni, atas ni, tempat tumbuh rambut sampai bawah dagu ni mana? Itu. Tapi kita bukan nak boleh kita kata ni betul-betul macam tu melainkan kita kena pelebih basuh. Baru nak sempurna basuh hak wajib tu, maka melebih tu hukum dia wajib.
mana tak sempurna basuh hak wajib, melainkan dengan dia dengan pelebih tu, maka fahuwa wajibun, melebih tu wajib. Macamlah dengan aurat tadi, tak sempurna menutup barang antara kedua pusat dan lutut tu, melainkan dengan kita kena tutup aurat, kita kena tutup lutut, kena tutup pusat tu, maka dia jadi wajib. Sebab wajib dia bukan sebab dia aurat, sebab nak sempurnakan menutup aurat, yakni barang antara kedua. Faham tak? Situ. Ni lutut, ni pusat. Dia lutut ni kalau ikut tak masuk, pusat ni tak masuk. Cerah dua-dua ni masuk. Jadi nak boleh kita nak tutup betul-betul, tak boleh. Melainkan kita kena pelebih baru jadi sempurna tutupnya. Maka wajiblah menutup tu sebab nak menyempurnakan menutup aurat. Itu yang masuk dalam kaedah ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Selesai. Baik, laki-laki ni antara pusat dan lutut. Adapun perempuan sekalian badan dia kecuali muka dan dua tapak tangan hingga pergelangan tangan. Habis. Qala musannaf rahimahullah. Dan apabila mengenai akan laki-laki tu sesuatu, dia mengenai sesuatu di dalam sembahyangnya, sembahyang laki-laki, hendaklah mengucap, sunatlah dia mengucap subhanallah. Mengena ni mana? Kalau tu imam tersilap apa ni, kita subhanallah lah. Subhanallah. Nak tegur tu imam. Perempuan tu subhanallah. Baik, sama ada sesuatu itu harus perkara yang harus, boleh kita tegur subhanallah, atau sunat, ataupun perkara tu sunat, benda hak sunat, imam tak duduk subhanallah, atau wajib, atau haram, atau makruh, mana boleh belaka. Misal seperti ia seorang izin kepada seorang pada masuk kampung tu mana rumah, masuk kampung ni, masuk rumah, dan seperti menjagakan imamnya. Menjaga mana? Memperingati imam. Apabila lupa ia imam, maka kita sebut subhanallah. Dan seperti menakutkan orang buta, tu misal bagi kata wajib. Seperti menakutkan orang buta, atau umpama orang buta macam kanak-kanak ataupun lain-lain yang hendak jatuh di dalam kebinasaan. Kita tengah sembahyang, tiba-tiba orang buta lalu, di depan tu ada longkang. Kalau duduk biar patah tengkok lagi, tahu patah tengkok, jatuh longkang tu mampus ni. Maka pada ketika tu kita wajib tegur. Tu misal bagi wajib. Subhanallah. Jangan duduk oi. Batal sembahyang tu kalau duduk oi tu lah. Niat dikit sebut subhanallah. Agak kalau dia tak berhenti juga, kita berhenti. Tu cerita dia. Pitahan dulu. Kalau duduk biar patah tengkok lah kau tu. Dan umpama orang ni, macam orang zaman dulu, rumah dia tinggi, rumah atas orang tua dulu, tengah-tengah sembahyang cucu dia berangkat nak pergi ke pintu duduk terbuka lah, tak ada orang, tangga kalau jatuh mati. Macam budak kecil duduk berangkat weh. Serupa lah. Tu misal umpama, tu wajib, benda-benda wajib. Ni boleh memutuskan sembahyang kalau benda bersangkut dengan nyawa. Habis, selesai. Qala musannaf rahimahullahu ta'ala. Dan seperti menjaga atas membunuh seseorang, tu misal bagi kata haram. Kita nak jaga, seperti menjaga atas membunuh seseorang dengan zalim. Nak bunuh dengan zalim. Kawan tu duduk tak sedang, ada orang main nak tikam belakang dia, subhanallah, zalim. Lagu mana bunuh zalim ni? Bunuh yang tak dibenarkan oleh syarak. Syarak benar 3 saja bunuh orang ni. Nabi kata la yahillun damu mri'in muslim illa bi ihdas salasah. Nabi kata tidak halal darah seseorang muslim melainkan salah satu daripada 3 perkara. Pertama, Nabi kata an-nafsu bin nafsi. Nyawa dengan nyawa. Kalau orang bunuh orang, kena bunuh balas. Tak boleh tu. Itu halal nyawa dia. Kalau dia bunuh orang. An-nafsu bin nafsi. Nyawa dengan nyawa. Maksud dia kalau dia, itu kisah. Kena banyak nyawa lah dah.
Yang kedua Nabi kata as-saybuz zani. Perempuan yang berzina, yang dah muhsinah. Maksudnya perempuan yang dah kahwin ataupun laki-laki yang dah kahwin, kalau berzina, kalau ikut Islam, rejam sampai mati. Nah. Az-zani wa zaniyatu. Mana ayat? Memang masuk dah dia punya ayat. Tu ayat ni. Az-zani wa zaniyatu, az-zaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin. Tu ayat yang ada lah. Allah. Ayat tu dia mansuh tapi hukum dia guna. Tak ingat. Baik. Dan yang ketiganya Nabi SAW sebut at-tariku lidinihi wal mufariqu lil jama'ati. Orang yang senangnya murtad. At-tariku lidinihi, orang yang meninggal agama dia, wal mufariqu lil jama'ah, dan bercerai dia, keluar dia daripada jamaah Islam. Mana orang yang murtad, tukar agama dia lah. Maka Nabi kata man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang tukar agama dia, maka bunuh dia. Maka tiga perkara ni saja Islam benak bunuh. Halal darah orang Islam. Lain pada tu tak boleh. Tiba-tiba mai seorang nak bunuh orang tu. Bila nak bunuh, kita pun subhanallah bagi kawan ni jagalah. Dia terkejut. Nak jaga dia, boleh tengok orang dia lari. Situ. Itu misal bagi kata benda haram dalam sembahyang. Kita tegur subhanallah. Baik. Dan seperti menjaga atas menelek kepada sesuatu yang makruh. Kita nak jaga daripada kita menelek. Mana kita tengok kepada sesuatu yang makruh. Telek kepada sesuatu yang makruh ni menelek kepada, mesti menelek seorang akan kemaluannya dengan ketiadaan hajat. Itu sesuatu yang makruh. Dia tengok kemaluan dia. Tanpa ada hajat apa, maka hukum dia makruh. Kalau ada hajat, tak makruh lah. Tak ada hajat apa, duduk saja, tengok. Maka hukum dia makruh. Bismillah pula nak tengok, maka bismillah tu makruh. Mana dia makruh. Baik. Nak jaga benda tu, nak jaga benda makruh. Yang makruh menelek kepadanya. Hak ni yang arwah tu Icik kata. Dia kata apa benda? Dia makruh tengok pegang harus. Satu benda yang makruh kita tengok tapi harus kita pegang. Natang tu ada. Tengok tak boleh makruh. Tapi kalau duduk saja sambil tengok TV, pegang ambil. Harus kita pegang. Tak. Pindah sembahyang tak boleh, kena ambil yang lain lah maksudnya apa? Ni nak buat kata kita bercakap masalah pegang. Pegang dia harus, tengok dia makruh. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan disyaratkan bahawa ia, disyaratkan, yakni disyaratkan pada mengucap subhanallah tu. Dan disyaratkan, yakni disyaratkan pada kita nak ucap subhanallah tadi ni, bahawa ada ia qasatkan zikir. Sebelum dia sebut tu, dia qasat, mana dalam hati dia nak nak zikir. Qasatkan zikir serta pada tiap-tiap kali tasbih. Tiap-tiap kali dia nak sebut subhanallah tu, maka dia qasatkan zikir. Maka keluar dengan dia tu boleh tepuk lah. Maka tepuk bagi perempuan ni, dia tak berhajat kepada qasat. Bagi tahu dengan dia. Kalau orang laki-laki ni bila dia tengok Tok Imam subhanallah. Tengok benda-benda kita abang. Tapi perempuan dia sunat dia tepuk. Gitu
Tepuk. Kalau tu imam apa ni salah apa, dia tepuk. Nabi kata at-tasbihu lirrijal wa tasfiqu lin-nisa. Tasbih ni bagi laki-laki, tepuk tu bagi perempuan. Tepuk atas belakang tangan dia. Gitu. Bagi gini. Tapi kalau kita saya saja tepuk tangan, pergi majlis apa tepuk tangan. Apa hukum ni? Tu khilaf ulama lah. Khilaf ulama. Ibnu Hajar kata harus. Syekh Ramli kata makruh. Tapi kait lagi harus ni pun kalau tidak ada benda-benda yang haram dalam tu, kalau dia sebut benda haram kita duk tepuk, maka hukum dia haram. Siapa buat lagu tu haram jadah tu saya. Nah, dia aduk kata ni orang. Lepas tu kita ada tepuk bagi semangat dia lah. Maka hukum dia. Nah, kalau tidak hukum dia harus tepuk ni. Kata di sisi Ibnu Hajar. Mutlaqan kata dia, tepuk tu. Maka disyaratkan dan disyaratkan bahawa ia seorang yang nak tasbih tadi ni qasad zikir. Bila qasad tu berserta bila kita nak zikir tu, kita niat kata kita nak zikir. Bila kita nak tasbih tu lah berserta. Maksudnya sambil kita sebut, kita niat kata zikir. Serta qasad serta pada tiap-tiap kali tasbih. Pada tiap-tiap kali kita nak tasbih. Kalau sekali lah, kalau dua kali je. Pasal apa? Supaya tu ilat bagi kata dia qasadkan zikir serta dia tu supaya tiada batal sembahyangnya. Faham tak? Tapi kalau dia subhanallah saja tanpa dia niat zikir, maka hukum dia batal. Kita tak nak zikir. Ni Nabi kata inna salata, sungguhnya sembahyang ni la yasluhu bi kalamil ghaib. Tak muelok, tak boleh dengan kalam-kalam yang lain. Mana kalam yang luar selain daripada kalam di dalam sembahyang. Nampak? Maka nak elak daripada supaya tidak batal sembahyang ni. Baik. Demikian lagi ni kena pada mana? Dia isyarat pada kata khilaf ulama. Tiada batal sembahyangnya jika dia qasad zikir serta qasad memberi faham. Nampak tak? Macam tu juga kalau kita subhanallah, kita tasbih tadi ni, kita qasad apa? Qasad zikir. Serta qasad nak bagi tahu ataupun nak bagi kawan tu faham. Kita nak jaga apa? Nak jaga Tok Imam lagi. Tok Imam faham lah. Tapi kalau kita tak niat zikir, kita hanya niat kerana nak bagi Tok Imam tahu lah, kata dia ni tersilap semata-mata, maka hukum dia batal. Dan macam tu juga apa dengar gelok. Kita takbir intiqalat. Tahu intiqalat? Takbir berpindah rukun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam lah. Tu imam. Kita buat contoh sembahyang siang. Senang lah. Sembahyang malam ni dia kata derah. Yang sunat derah dalam sembahyang ni apa benda? Nak tanya tuan-tuan. Natang apa weh yang sunat derah dalam sembahyang? Fatihah dengan surah ya. Nah, tahiyat tu surah derah lah. Memang tak sunat pun. Dia sunat dia bacaan sahaja, qiraah. Maksudnya maksudnya Fatihah dan surah. Tapi kalau sembahyang siang, dia sunat pelan belakang lah. Pelan belakang. Lepas tu yang berderah apa-apa tu imam? Aku nak abang lah kata makmum, kata aku nak bangun pada sujud. Sehari tu makmum tak bangun tak. Kalau bakit sengap-sengap, Tok Makmum tak dengar, bukan duduk sujud tu, dia tak bakit lah. Jadi tu yang kita berderah. Betul tak? Kerana nak bagi tahu kepada makmum. Bila kita niat semata-mata bagi tahu kepada makmum, hukum dia apa? Batal weh.
Tu. Maka ulama kata wajib bagi tok imam niat zikir semata-mata. Ataupun niat dua, niat berzikir dan niat i'lam. I'lam ni mana memberitahu. Dia dua-dua situ. Ataupun niat zikir semata. Ada pun ulama kata kalau dia niat memberitahu sahaja, dia tak niat zikir. Ataupun dia tak niat apa-apa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak ada niat apa-apa. Niat maksud dia mutlak lah. Dia itlak. Maksudnya dia tak niat memberitahu dan dia tak niat zikir. Dua-dua tak niat. Ataupun dia niat bagi tahu saja, tak niat zikir. Hak dalam kitab Arab dia buat qad barra salatuhu. Sesungguhnya mudaratlah sembahyang dia. Apa makna mudarat sembahyang? Batal sembahyang tu imam. Hampa ingat seronok jadi tu imam. Nah, tu pun kalau orang tak tolak dia pergi depan muka apa taik. Marah ke orang. 2-3 hari tak main surau. Bukan nak marah nak abang. Dan nak cerita, dia sopan melawak lah. Dia kata sopan melawak. Dia tak melawak semua. Sama ada dengan mubalik. Mubalik tu mubalik. Mubalik ya. Hak yang di kita jangan ada mubalik ni. No, di Mekah ada lah. Sama tu imam. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Dia bukan ada punjahun. Nah. Padahal kalau kita tengok mikrofon pun dengar lah imam ni mesti kat Mekah tu. Allahu Akbar. Tengok. Mikrofon Mekah pun bukan mikrofon Sarah ni. Nah, harga juta-jutanya mikrofon dia. Betul tak? Betul sebelum dia azan dia buka bunyi dia test tu. Bunyi sikit-sikit pun kita dengar. No, duduk hotel kita pun dengar imam tu. Allahu Akbar lah. Dengar sama tu. Nampak kata tu. Tapi tak dia duduk belakang tu. Dia pun Allah. Tu mubalik dia panggil. Maka mubalik pun hukum dia tu. Dia wajib kena niat zikir. Kalau di dalam kitab Buryah tertolak kitab Buryah Syekh Daud mula dia bahas kepada mubalik dulu. Dia kata wajib bagi mubalik ni niat zikir. Ataupun niat zikir semata-mata boleh dah. Niat zikir. Lepas tu dia sebut Allahu Akbar tu dah. Dan ataupun dua, niat zikir serta memberitahu tak apa. Macam ni. Nampak? Niat zikir serta memberitahu. I'lam lah tu pun. Maka tak elok daripada batal sembahyang. Lepas tu dia letak di bawah ayat daripada bawah mubalik tu dia kata maka bermula imam. Ni ayat dia. Buat sikit-sikit tu. Tapi mengingat tak faham ibarat ni pening gitu lah. Maka kata dia bermula imam seperti mubalik. Dia buat gitu je. Faham tak? Ayat dia. Bermula imam seperti mubalik. Seperti pada apa? Seperti orang majlis adat tasbih. Ada tu tasbih. Nak menyerupa sesuatu benda. Muhammad seperti lembu. Kenapa seperti tu? Tapi kalau dia tak buang Muhammad lembu, dia panggil tasbih juga. Dia panggil tasbih balik je tu. Tu saya duk kira lah tu Nak cerita payah tu cerita. Kena pergi balarah tu. Jadi ala kuliahnya dia sebut bermula imam seperti mubalik. Dia kata betul itu. Seperti pada apa? Seperti pada hukum wajib tu imam kena niat zikir dan niat atau niat zikir apa atau dengan berserta dengan niat i'lam boleh kira. Adapun kalau tu imam tak niat maka hukum dia seperti mubalik. Hukum dia apa? Tetap batal sembahyang. Kerana bila dalam sembahyang bila kita qasad nak bagi tahu pada seseorang semata-mata tanpa kita niat zikir, hukum dia batal. Kita sembahyang tengah hari di rumah. Sembahyang mai Pak Long tu bagi salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tak jawab dia duduk sembahyang lah. Kita pun Allahu Akbar. Berderah. Hang berderah apa? Dia tak nak abang kat Pak Long tu. Kata aku sembahyang. Yang dia duduk maki kita keluar. Pok ni pi mana dah lena orang tambah tau dia. Dia duduk di luar. Kita duduk dengar sambil duduk sembahyang tu. Kita sembahyang tu pergi tingkap tu Dia tak lena ke apa? Apa ni tengok kasut ada belakang tu. Bagi salam tak jawab. Kita pun pederah nak bagi abang kata, "Weh, aku duduk sembahyang weh." Nak abang ke dia, maka kita tak niat zikir, kita pederah gitu. Maka hukum dia batal. Dia bukan makmum kita pun, dia bukan sangkut bang kita. Yang pederah khosak kena nak abang dia pasal apa? Sebab tu wajib kena niat
zikir. Di sini pun dia sebut gitu. Kalau kita sebut subhanallah, kita tak niat zikir, maka hukum dia apa? Batal. Sebab tu dia kena niat zikir ataupun niat zikir serta memberitahu nak elak daripada tu ilat dia, supaya tiada batal sembahyangnya orang yang tasbih tadi. Faham tak? Gitu. Aku ngaji lama aku tak nak dengar. Lena sambil. Tu yang tak nak dengar tu. Dia lena sambil. Tu tak dengar. Tengok. Ulang-ulang tunggu. Tuan-tuan, kadang-kadang kita baca, sebab tu kalau ada satu kitab ulama tulis kitab. Tentu kitab dia buat tajuk min akhta'il musallin. Daripada kesalahan-kesalahan orang yang sembahyang. Cukup banyak. Kita nampak satu benda tu macam remeh. Tapi tak remeh benda tu. Mayang ni lebam dia. Tapi masalah lebam dia itu masalah lain. Itu pasal dia entuk dia lebam. Itu. Dia masalah betul tak betul tu. Kena tengok tu. Kena syarak ni lebih pun dia tak mau, kurang pun dia tak mau. Dia nak atas aurat. Faham tak? Kalau lebih pun dia tak mau. Melampau sangat pun lah. Boleh kan kalau rajin nak mayang maghrib 6 rakaat? Tak boleh weh. Hang sudah buat warna apa? Hang sudah buat rajin lah. Tak boleh. Betul tak? Dia lebih dia tak mau. Kurang dia tak mau. Dia tak mau. Dia nak betul-betul tepat-tepat. Betul. Sebab tu dia mai dalam, cuba tengok dalam Quran. Semua dia mai dengan wa aqimus solah. Aqim. Ataupun dia mai sebab imam dia mai dengan kalimah jamak, wa imam dia mai dengan kalimah mufrad. Kadang wa aqimis salata li dzikri mana? Aqim. Tempat nak kata aqim dengan kalimah diri oleh kamu akan sembahyang. Apa makna diri? Alladzina yuqimuna solah. Tuan tak sebut solah. Wa yu'tuna zakah. Nampak? Alladzina yuqimu solah. Yuqim diri sembahyang. Apa makna diri? Ibnu Abbas mentafsirkan mana aqim ni al-ada'u bi arkaniha wa syurutiha wa adabiha. Tu ya. Mana aqim ni Ibnu Abbas kata kita buat semayang, mendirikan semayang bi arkaniha dengan rukun dia, sempurna rukun dia, wa syurutiha dan cukup syarat dia, wa adabiha dan segala adab-adab semayang. Kalau kita buat semayang tak membetuli syarat ataupun tak mencukupi rukun dia, maka walaupun kita tungin terbalik, tapi kita tak dinamakan orang yang mendirikan sembahyang. Sebab tu Nabi kata, banyak orang yang sembahyang tapi dia tak sembahyang. Laisal musallina muqim, Nabi sebut. Bukan orang yang sembahyang tu, orang yang mendirikan sembahyang. Hanya dia buat sembahyang. Biasa berlaku kepada seorang sahabat nama Qalad bin Rafi'. Yang digelar musi asalah, orang yang tak pandai sembahyang. Dia pernah sembahyang depan Nabi, Nabi suruh dia ulang buat sembahyang lah. Irji anta fasalli fa innaka lam tusalli. Pi buat lain. Rafi' hang tak sembahyang lagi, padahal dia tunggu terbalik sembahyang lah. Nampak pasal apa? Pasal tak betul syarat, tak sempurna rukun. Sebab tu kena bagi ketahuan halah. Nampak ah? Wallahu a'lam. Yang kita lepas ibadat ni, sembahyang luar masjid ni, musim kopi macam ni. Kita sembahyang kat luar ni, kita tanya masjid boleh lagi tak? Dia kalau bersambung boleh. Lagi tak keluar. Lagi tak keluar daripada kawasan masjid. Kerana tanah masjid bila waqaf dia ke hukum masjid belakang. Lagi tak keluar pada masjid begitu. Tapi jangan sembahyang di surau. No. Atas qaul mu'tamad mazhab Syafi'i surau tak boleh. Tak sah. Kan kerana dia waqaf bukan bentuk masjid, dia surau Di situ. Dia title masjid ni hanya boleh di masjid. Bila dia waqaf untuk masjid, maka dihukum masjid. Wa imam masjid tu jami' ataupun ghairu jami', itu berkhilaf ulama. Atau kalau ikut qaul yang mu'tamad mazhab Syafi'i, bila kata masjid walaupun dia ghairul jami', maka hukum dia sah kita sembahyang sunat tahiyatul masjid dan sah kita beriktikaf di situ. Faham tak? Masa itu walaupun dia ghairul jami'. Kalau surau tak boleh. Yang kira dengan Wahabi. Selesai. Ni dia pun tanya pernah PKP ni duduk renggang-renggang ni sahkah sembahyang Jumaat? Ada awak lagu tu. Apa nak tanya mujuk orang bagi hampa sembahyang.
Kalau tak pergi sembahyang. Dia masalah Jumaat tak dipertikai. Jumaat tu sah. Cuma kalaulah bukan mudarat, maka hukum dia tak dapat fadilat jamaah sahaja. Kerana duduk jauh-jauh tu lah. Duduk jauh-jauh tu tak dapat. Tapi dari segi ikutan sah, walaupun kita senggang dengan Tok Imam 3 sebelum, tak sampai, tak lebih pada 300 hasta, Tok Imam duduk wujud belakang tu, kita duduk tani. Depan ni tak ada orang sah dah ikut dia, sah. Tak ada masalah apa. Sah ikut. Tapi dapat fadilat jemaah tak dapat. Itu je berkilah dia. Ni tapi dalam PKP ni tak ada masalah lah. Faham tak? Kerana benda tu jatuh pada mudah. Dah dah. Tu mujur orang bagi hamba mayang. Dia tak mayang tak bagi mayang tu bagi dak. Nama. Ni boleh tanya lagi. Qala musannif rahimahullah taala sikit lagi. Duk yang nak habis dalam habis ni tak ada habis yang ni. Habis. Tu dia kata. Dan disyaratkan pada mengucap tasbih adalah bahawa ia orang yang nak mengucap tasbih tu qasad zikir. Nah, bila serta dengan dia tasbih tu, semua ada subhanallah, dia qasad zikir. Baik. Serta qasad memberi atas. Qasad zikir serta pada tiap-tiap kali tasbih. Pasal apa? Tujuan dia suruh kita disyaratkan tu supaya tiada batal sembahyangnya. Mana dia kalau dia tak niat zikir, maka hukum sembahyang dia batal. Baik. Demikian apa tu? Maksud dia isyarat kepada qilah ulama ni lah. Kalau tak niat ni. Demikian lagi tiada batal sembahyangnya jika diqasadkan zikir serta qasad memberi faham. Hang pasal apa hang tasbih? Kerana aku nak zikir dan nak bagi tahu kat Tok Imam. Tapi ada dua itu dah. Qasad zikir serta memberi tahu, itu juga tidak membatalkan sembahyang. Jangan qasad bagi tahu saja, zikir tak ada. Zikir tu absah. Situ. Adapun jika diqasad memberi faham, itu dia abang dah. Adapun jika diqasad memberi faham, dia qasad bagi faham saja. Maksud dia nak bagi tahu Tok Imam saja. Nak abang Tok Imam bagi Tok Imam faham, kata dia silap. Dia qasad memberi faham. Semata-mata. Maksud dia semata-mata hanya qasad beri faham saja. Tak qasad zikir. Itu semata-mata. Atau itlaq. Apa makna itlaq? Itlaq ni makna dia dengan bahawa dia tidak qasad apa-apa. Itlaq ni makna dia tak ada qaid apa-apa. Mutlaq ni lah. Tak ada qaid. Maksud dia bukan niat zikir. Dia bukan niat bagi tahu. Pasal apa? Saja aku nak tasbih. Saja-saja. Faham tak? Itu makna itlaq. Kalau dia tak niat zikir dan dia itlaq, maksudnya dia tak niat, tak ada kait dengan apa-apa, kait memberi faham pun tidak, kait zikir pun tidak, pada ketika tu jawab pada jika nescaya batal sembahyangnya. Tu dia habaq saja kita. Batal sembahyang orang yang tasbih tu. Ni pakai hentam macam mana. Ya Allah. Wallahu a'lam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan perempuan menyalahi akan laki-laki pada segala perkara ini. Apa makna segala perkara? Daripada kata merenggangkan dua siku atas tadi lah. Merenggangkan dua siku lah apa. Perempuan tu menyalahi bagi laki-laki. Maka sunat bagi perempuan tu didempekkan perutnya dengan dua pahanya pada rokoknya dan sujudnya. Dempek tu mana? Dekat kan? Dempek, faham tak? Ni bila dia rokok, lama ni tangan dia tu bukan dempek ni, mana dempek ah? Dempek ke perut tu. Sama lah waktu sujud pun dia dempek kan. Kita jangan buat itu. Mayang berdarai tu orang lelaki kan. Saya tengok budak pondok sekali. Budak pondok ngaji banyak tapi ni bila semayang kata hang ni skor sabit je. Untuk abang mengaji. Orang jantan mayang Allahu akbar. Pang kita kah tu hantar pasal mengaji. Buat elok. Mayang. Baik. Didempek perutnya dengan dua pahanya pada rokok dan sujudnya. Dan didempekkan sikunya kepada dua lambungnya. Dempekkan siku pada dua lambung ketika sujud dan rokok. Sebab tu kita laki bila kita rokok Allahu akbar. Kita rokok tangan ni tenang sikit-sikit. Faham tak? Maksud dia
Jangan tangan ni, tangan. Jangan lutut jangan betul tu. Lutut betul. Gitu. Tangan ni sikit. Buka. Tak sama dengan sujud. Sujud kita buka. Itu. Kalau bukan duduk dalam soft lah, duduk langsung kaca ganggu orang pula. Mana? Buat kodak-kodak boleh lah. Ni kalau kita seorang, yalah, baru buka kodak mana yang ni. Lepas tu Nabi ketika mana dia sujud, sampai sahabat nampak putih ketiak dia tu lah. Taklah macam tu. Wallahu'alam. Tak lagi. Tak insya lagi weh. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan diperlahankan bacaannya perempuan di hadapan laki-laki yang hilat. Apa mana hilat? Mana laki-laki yang luak. Laki-laki yang hilat mana laki-laki yang boleh kahwin dengan dia, maksud dia bukan mahram dia. Mana laki-laki yang luak. Yang ni laki-laki yang ajnabi lah, yang luak. Ataupun kunsa, ataupun berserta dengan kunsa. Kunsa ni pun dia tak boleh jadi imam. Kalau kata perempuan dengan perempuan, maka perempuan lah jadi imam. Dia ni tak boleh jadi. Tapi nak hukum perempuan pun bukan, hukum laki-laki kunsa aja tak ada. Nah. Ha gitu. Kalau ada kunsa, maka perlahankan bacaannya. Dan jika ia sembahyang tiada di hadapan laki-laki atau kunsa, ataupun dia bukan sembahyang di hadapan laki-laki yang hilat, ataupun sembahyang depa perempuan-perempuan ke semua, ataupun tak ada kunsa, perempuan semata-mata, hendaklah dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Perempuan tadi pun, maka hendaklah mana sunatlah dinyaringkan pada sembahyang yang nyaring. Nyaringkan, tapi jangan dia nyaring macam mana orang laki-laki nyaring. Faham tak? Kan? Kalau laki-laki tu buka nombor 5, dia tekan nombor 3 sudahlah. Ni dia rembat. Laki-laki nombor 5, dia tiba nombor 7. Mana kalau kata kipas angin tu lah, kipas angin tu lah. Macam tu lah. Agak-agak. Tapi dia sunat dia nyaring, tapi jangan nyaring macam mana nyaringnya orang lelaki. Kalau dia, kerana dia bila dia menyamai laki-laki ataupun dia meniru orang laki-laki sama nyaring tu kan, maka hukum dia makruh, no? Gitu. Depan kunsa, depan apa ni? Jangan dia nyaring. Nyaring tapi jangan sampai lagi. Dan bermula sekalian badan perempuan yang merdeka ialah aurat sekaliannya. Ialah sekaliannya aurat. Itu sekaliannya jadi khabar. Dan sekalian tu khabar apa mubtada, dia sekalian dia khabar. Dan bermula sekalian badan perempuan, sekalian badan perempuan yang merdeka. Bila kait dengan merdeka kerana dia nak keluarkan sahaya. Sahaya orang, hamba orang dia walaupun perempuan dalam semayang antara pusat dan lutut macam mana lelaki. Hang tu duduk nampak loleng-loleng tu, biar kat dia lah awak dia dekat tu. Dia duduk semayang hang kata bila tengok apa. Faham tak? Itu dia dah sembahyang lah. Kita habis duduk tengok. Aurat dia memang tu. Baik. Ialah sekaliannya aurat di dalam sembahyang. Kecuali, melainkan, istisna bagi kata sekalian tu, melainkan mukanya dan dua tangannya. Dua tangan perempuan. Dua tangan ni apa mana? Tapak tangan saja ada. Zohir dan batin. Ini zohir, ini batin. Faham tak? Bila disebut batin, ni batin, ini zohir. Maksud dia sekalian tangan zohir dan batin. Kalau dia pakai jenis tekak tu, lepas tu dia pakai tudung labuh apa semua, lepas tu dia pakai stokin, dia boleh semayang dah, tak ada masalah. Perempuan. Tak gaduh pakai telekung. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika ni bab masalah zahir batin ni sikit nak bahas. Dia ada empat baris. InsyaAllah habis. 4 baris. Saat apa nak tengok aku limai. Tak. Masalah zahir batin ni saya bisa tengok dalam TV. Ada seorang ustaz. Lama dah cerita ni. Lah ni tak keluar TV dah dia ni dalam lapis lama sikit lah. Dia pernah kata, dia kata bila kita baca doa, kita doa minta hak bala tu kita alih tangan. Dia kata bid'ah. Dia kata bid'ah. Dia sebut bid'ah je. Bid'ah.
Tapi benda bid'ah kan? Tak bid'ah. Itu sunnah. Dia ada hadis dalam kitab Jami' As-Saghir Imam Sayuti yang disyarah oleh Alamatul Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Syarah pada kitab Imam Sayuti nama Jami' As-Saghir. Alamatul Munawi nama Faidul Qadir. Di dalam tu dia ada hadis bab kana. Tuan-tuan tengok hadis bab kana, dia kata kana Rasulullah SAW idza sa'ala. Nabi SAW ni apabila dia minta Allahumma tu minta lah. Ja'ala batina yadaihi ilaihi. Dia jadikan batin dua tangan dia kepada dia. Ni batin. Ya, disebut batin ni. Wa idza sta'adha. Nabi ni apabila dia minta lindung, Allahumma inni a'udzubika dzal. Wa idza sta'adha, bila dia minta berlindung, ja'ala zahirahuma ilaihi. Dia jadikan zuhir keduanya, zuhir tangan ni kepada dia. Dia kali kat tu. Faham tak? Bila dia minta, batin dia mai kat tu. Bila kata dia minta lindung, maka zuhir dia mai ke Nabi. Maka benda ni ada, faham tak? Ni dia hentam bid'ah weh. Bangkuk. Tak sungguh. Orang lah dia berani. Dia tak jumpa, dia kata bid'ah. Padahal cari dulu, betul tak? Kalau dia abang wallahu alam, saya tak nak jumpa benda ni lah. Tanya orang ni boleh lah. Dia takut sangat nak sebut wallahu alam. Sebab tu Imam Malik mengatakan barang siapa yang berkata wallahu alam, dia berpatuah satu hukum. Ni kat mana ni? Tak tahu, tak nak jumpa wallahu alam lah. Cari, tanya lah orang lain, nanti nak balik tengok. Boleh lah. Bukan nak jadi aib. Betul tak? Ni kalau kita habaq salah lagu tu, orang pakai tu lagi rosak. Dia masuk dalu, sesat dia, wa adalu, menyesatkan orang lain. Itu lagi teruk. Kalau dia sesat seorang-seorang boleh fikir lagi dah. Tapi menyesatkan orang lain ni payah. Habis selesai. Qala musannif rahimahullahu ta'ala. Dan jika mengenai dia akan perempuan sesuatu dalam sembahyangnya. Tu imam silap ke apalah, tak kira lah macam tadilah. Hendaklah, makna sunatlah. Hendaklah, yakni sunatlah ditepuk tapak tangan kanan di atas belakang tangannya, tangan perempuan yang kiri. Begini. No? Ini. Buat tu. Jangan aduk. Patai bergerak macam kali tu. Macam ni kita. Ya. Tu sama. Perempuan. Kalau terkena apa-apa lah, nak tegak lah apa semua, buat gitu. Tangannya yang kiri, belakang tangan kiri. Dan jika ditepuk tapak tangan kanan dengan tapak tangan kiri, tepuk tu. Macam ni tak tepuk lah. Jika dikosotkan bermain-main, jika sedikit sekalipun, sikit maksudnya tak 3 kali betul-betul sikit lah. Tapi dia kosot bermain, tepuk tapak tangan dengan tapak tangan. Kosot. Dan jika dikosotkan bermain-main, jika sedikit sekalipun, serta diketahui akan haramnya, nescaya batal sembahyangnya. Kalau kau tu batal. Kerana bahawasanya perbuatan ni apabila dia menyertai akan dia oleh sesuatu yang menafikan bagi sembahyang, nescaya benda tu mudarat. Tu kaedah kita lah. Maksud dia, perbuatan apabila dia menyertai akan dia tu oleh sesuatu yang menafikan sembahyang. Bagaimana? Kita buat satu perbuatan, tapi bila kita buat benda tu, dia menyertai menafikan sembahyang. Ke adab sembahyang tu, dia menafikan adab sembahyang, maka nescaya dia akan jadi mudarat. Kita duduk saja tengah-tengah sembahyang, orang pasang lagu Siti Nurhaliza. Kot lah, tak kira lah lagu apa, Jamal Abillah ke apa lah. Ni kita duduk. Ni padahal anggota kecil. Anggota kecil ni pun, bila maka hukum dia batal kalau main-main. Pasal perbuatan dia, kaedah dia lagu tu. Faham tak? Bila dia terbit perbuatan serta bermain, maksud dia menafikan adab sembahyang lah, maka hukum dia batal. Cuma dia benak kita ni kalau saja kira untuk kira tasbih, nampak? Situ. Tak apalah gatal garu tak bergerak anggota tu, pasal ada sebab-sebab ni. Dia saya dia ni kerana kosok bermain-main. Sebab tu kalau kita gerak anggota kita kecil dengan kosok bermain-main, hukum dia batal sembahyang. Walaupun benda tu hukum sikit lah, tapi tetap membatalkan sembahyang. Kerana apa? Dia punya kaedah kita, perbuatan apabila menyertai akan dia oleh sesuatu yang menafikan sembahyang, mana menafikan adab sembahyang, nescaya mudarat. Perbuatan tu jadi mudarat, mana membatalkan sembahyang. Jika sikit sekali pun.
batal sembahyang. Demikian lagi, pada pihak kata batal juga sembahyang atas kaifiat yang dahulu itu. Dahulu mana? Iaitu kita tepuk tangan kanan atas tangan kiri ni, atas belakang tangan kiri, dalilnya jika diqasatkan bermain-main. Kalau kita qasat bermain-main, tetap hukum dia batal. Walaupun kita tepuk tu. Hak kod ni telah lah. Lain pada main-main, tak ada apa, kod tak kerti, tak tahulah. Dia orang kata nama tepuk tangan. Bila dengar ustaz ceramah buat gitu kan. Tepuk tangan dalam sembahyang. Kalau tu imam salah, pergi tepuk kod tu. Satu kan jahil boleh kira ikut no. Tapi kalau tepuk kena main-main, maka hukum dia batal. Tapi kalau kod ni pun, kod ni pun dia qasat bermain-main pun hukum dia batal. Kerana dia keluar dengan apa? Dia keluar daripada sesuatu, dia menafikan sembahyang. Maka hukum dia batal. Tepuk belakang tangan kanan atas tangan kiri, atau akasnya tangan kiri atas tangan kanan. Akasnya sebaliknya, di tangan kanan atas belakang tangan kiri, tapi qasat bermain-main hukum dia batal. Wallahu alam. Baik. Jika diqasatkan bermain-main, main-main nescaya batal sembahyang dia sebutlah. Jika qasat bermain. Qala musannif rahimahullahu taala sebagai habis. Dan bermula kunsa ialah tu kepada seperti perempuan. Kunsa ni lagu mana? Kelakuan dia sembahyang macam perempuan. Pada segala hukum yang tersebut. Hukum semua tu macam perempuan. Nak tegur, dia tak boleh tegur derah, dia pun kena tepuk macam perempuan apa semua. Kunsa tadi. Dan bermula sahaya perempuan seperti laki-laki. Sahaya perempuan ni macam laki-laki. Tu macam kita abang tadi lah. Hamba perempuan ni macam laki-laki. Baik, maka aurat sahaya perempuan tu di dalam sembahyang antara pusat dan lutut. Antara pusat dan lutut tu pada pihak wajib tutup. Kalau dia nak tutup ke semua, ikut suka dia lah. Mana? Macam perempuan tu pun. Kalau tokai dia bagi, penghulu dia bagi, tutup lah. Agak kalau penghulu dia tak bagi kain, dia boleh pusat dengan lutut. Dia tak apa. Dan aurat perempuan yang ajnab, perempuan dengan mahram dia, faham tak? Anak kita dengan kita, isteri kita ada. Isteri kita ni mahram kah? Isteri ni mahram kah? Mahram kah? Kau kat mana? Hampa beng tak ni tu kat mana? Tak berani jawab. Gitu. Isteri tak mahram weh. Kalau mahram tak boleh buat apa? Dia special case. Dia dengan suami dia. Tapi dia dengan anak laki-laki, okey. Aurat dia mana? Pusat dengan lutut. Mana? Dia pakai kain tolak nak keluar pergi bilik ayak, daripada bilik pergi bilik ayak. Dia pakai atas ni. Kain tolak tu pendek, lutut duk terpersih, nampak lah. Nampak ke tu? Haram weh. Dengan laki dia ikut suka tu. Itu kata abang, dengan laki dia special case. Dia bukan mahram, faham tak? Laki bukan mahram. Kalau mahram tak boleh buat apa, ayat mayang pun tak betul. Dia special case. Tapi dia pakai di atas ni pendek, kena ni perempuan mendengar elok. Ada tak? Lepas tu dia lutut ni terpesih, nampak? Orang Kedah panggil terpesih mana? Duk nampak tu dah. Atas pada lutut tu duk nampak. Hukum ni haram. Tu nak pakai ke mana? Pakai di bawah tu tutup pusat dengan lutut. Hak atas duk noleng. Biar pi dah hukum lagu tu. Faham tak? Dah hukum dia kau tu. Ni hukum hak syarak pandang kata elok, jangan pakai hukum kepala otak. Ni bukan pakai adat. Kalau pakai adat baik makan kucing pada makan ayam. Betul tak? Kucing dengan ayam mana elok? Kucing weh. Dia makan priskin nasi basi tak makan. Mandi kita sering mandi kalau bela elok tu mandi sehari 2 kali. Bedak lagi, tidur atas katil. Kelingan tuan tu. Ayam tak ada kok lapor atas pokok kalau kampung atas pokok sawah tak mana dan lah. Anak berak lempak bi dia tibai ayam. Ayam tak ada berdiri dia makan belakang dah. Tapi mana lebih elok kucing dengan ayam? Kucing elok dia. Tu makan kucing. Tak boleh. Walaupun hang pandang elok. Boleh faham? Tapi syarak tetap pandang tak elok. Faham ke tak ni? Gitu.
Oh dia duduk lunding-lunding, biar apilah cara pandang hak tu yang hak betulnya. Walaupun di segi kita nampak pandangan tu tak elok. Dia kata tak mau hanya pakai kain tulah, pakai kain hak panjang lagi. Betul tak? Hak tutup belakang daripada atas sampai ke lutut. Boleh mana? Wallahu a'lam. Apa cerita pun wallahu a'lam tu kalau gagah tu lama orang tangkap tu orang ni wallahu a'lam. Faslun fi mubtilatis salah. Pasal faslun fi adadi mubtilatis salah. Pasal pada menyatakan bilangan-bilangan perkara yang membatalkan sembahyang next month. Wallahu a'lam. Siapa nak tanya apa lagi? Duk gagah tanya panjang cerita baik tu sahih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tardahu min aqwali wal 'amali fi ta'atika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi